mengembalakan di Taichung dan di Kaohsiung. 我牧会是在2个地方，台中跟高雄。 Jadi semuanya orang Indonesia, pelajar yang kawin dan juga yang TKI. 聚会里面的人就是印尼的同胞，哪怕是学生、外劳是新住民。 Ya, semakin hari semakin banyak orang Indonesia yang datang ke Taiwan. 在台湾的印尼人越来越多。 Ya, sekarang ada 300.000 sampai 400.000 orang Indonesia yang ada di Taiwan. 目前评估大概30到40万左右。 Jadi pertama Vietnam, kedua Indonesia yang paling banyak. 第一个排行榜就是越南人，第二个排行榜就是印尼人。 Ya, jadi ini kesempatan buat kami orang-orang asing untuk di Taiwan bisa kenal Injil. 这个也是很好的机会，就是让他们印尼来到台湾，就是他们的国外，然后就在这里认识耶稣。 Saya juga kenal Tuhan di Jepang, bukan di Indonesia. 那我认识主耶稣也是在日本的时候，不是在印尼。 Jadi waktu saat saya kerja di sana, 我在日本工作的时候， tahun 92, 1992年， saya bisa kenal Tuhan di sana karena ada gereja di sana, gereja Indonesia di sana. 我在日本认识耶稣，是因为日本有印尼教会。 Biasanya orang yang di luar lebih gampang untuk kenal Tuhan. 当一个人跑去国外的时候，就孤单，然后就很容易认识主耶稣。 Jadi saya kenal Tuhan dan hari ini saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. 我认识了主耶稣，也是奉献我的一生来服侍他。 Oke, kita akan lihat PowerPoint saya, judulnya adalah God Love atau Sangti Te Ai. 看第3个 PPT， 我的主题是上帝的爱。 Kita lihat di kitab Yohanes 3 ayat 16. 我们一起来看，在约翰福音3章16节，可以跑到第3章吗？也可以啊，音控。约翰福音 第3章16节，经文把它打出来 ，OK。经文请 ，OK 有了，好。 Kita baca bersama-sama 2, 3. 一起来读。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Jadi ayat ini mengatakan, 这个经文就告诉我们说， karena kasih Allah. 因为神的爱， Jadi kasih Allah itu yang menyelamatkan kita. 神的爱就是来拯救我们的爱。 Kalau nggak ada kasih Allah, 如果我们没有神的爱， kita ini masih manusia yang berdosa. 我们还是罪人。 Oleh sebab itu, 所以呢， Dia memberikan kasihnya kepada kita. 所以神必须要给他伟大的爱给我们， Agar setiap dosa kita diampuninya. 让我们所有的罪就被赦免。 Nah, kita akan lihat kasih Tuhan itu luar biasa. 神的爱是如此的伟大。 Kita akan lihat di PowerPoint selanjutnya. 第下一个 PPT， Dikatakan kasih Allah itu, ya kata beribraninya adalah agape. 那个他的希伯来文是阿嘎贝，就是神的爱，爱加倍的爱。爱加， Ya, jadi arti agape itu, 爱加倍，爱加倍，阿嘎贝，爱加倍。 jadi arti dari agape itu, 爱加倍的意思是 dia kasih yang tidak bersyarat, 无条件的爱， kasih yang tidak egois, 不自私的爱。 kasih yang tidak penuh dengan pengorbanan. 然后那个爱是充满的献上自己。 Jadi Yesus datang ke dunia ini memberikan kasih yang tanpa batas, tanpa syarat buat setiap kita manusia. 耶稣来到世上，就是要给满满的爱、无条件的爱、完美的爱、永恒的爱。 Karena kasihnya, saudara, kita diselamatkan. 因为他这样子的爱，我们就得救了。 Oleh sebab itu kita harus分享, harus berbagi. 所以我们要把这个爱留在我们身上之后，就分享给别人。 Tadi kalau agape itu tidak terbatas, tidak tanpa syarat, penuh pengorbanan, kita pun harus memberikan kasih itu, memberitakan kasih itu kepada orang seperti yang diberikan oleh Yesus. 像刚才说是阿嘎贝什么爱加倍？爱加倍，爱加倍是加倍的爱，对，加倍。加倍的爱是无条件，然后就是无限的爱，所以我们得到的是这样的爱，所以我们分享给别人的时候也不可以有条件，也不可以有限制，一定要完美的爱。 Nah, di dalam Alkitab sendiri,
在圣经里面， ada 5 bagian besar di dalam isi Alkitab. 麻烦下一个 PPT。整个圣经来说是分五件事情在教导，上帝在教导我们的。 Yang pertama, penciptaan. Dia menciptakan seluruh isi dunia ini termasuk saudara dan saya. 第一个也就是创造，上帝创造了宇宙万物，包含我们。 Kedua, 第二个， kejatuhan manusia akibat Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. 第二个也就是人的堕落，就是从亚当开始，人的堕落就开始了。 Nah, yang ketiga, dia datang kembali kedua, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. 第三个也就是说，上帝要拯救我们，是透过这样子的主耶稣来到世上，为我们，成为我们的救赎。 Keempat, dikatakan kedatangan dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput setiap saudara dan saya yang setia. 那第三个圣经说，一直提醒我们的第四件事情，也就是说，主耶稣即将再来。 Yang kelima dikatakan ada penghakiman ya buat setiap manusia. 第五件是人类的审判，上帝一定最后是要审判人类。 Jadi ada penciptaan, ada kejatuhan manusia, ada penembusan yang Tuhan berikan kepada kita. Kedatangan dan juga nanti penghakiman. 所以整个圣经的五件内容就是上帝创造一造万物，包含人类啊，然后人就堕落犯罪。那第三个，主耶稣奉献他自己成为一个救赎主。然后第四个就是说，神答应，神约定一定会再来。第五个就是说，人的审判时间一定会来临。 Nah, ini 5 bagian besar dalam Alkitab yang kita percayai. 这个圣经里面的内容是5件巨大，我们要都了解的。 Oleh sebab itu ini langkah yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita. 这个步骤也是上帝给我们完美的步骤。 Nah, selanjutnya PowerPoint selanjutnya, ini tujuan mulia Tuhan agar semua manusia diselamatkan. 麻烦下一个。主耶稣最大的目的就是让全部的人让每一个人就透过接受而相信他而得救。 Enggak sebagian yang diselamatkan. 不是一部分人类，不是， Bukan cuma orang Taiwan saja yang diselamatkan. 也不是就台湾人，不是， Bukan cuma satu bangsa aja 也 diselamatkan. 不是就一个国家，不 Tapi 是。 semua manusia kerinduan Tuhan diselamatkan. 但是他说，全部的人他就是渴慕可以得救。 Bukan saudara dan saya aja yang diselamatkan, tapi istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua pengen Tuhan selamatkan. 不是你跟我而已，但是可能是我们的太太、我们的爸爸妈妈，他也是上帝渴慕，他们也可以被得救。 Nah, ingat tadi dalam Alkitab ini poin nomor 3 agar semua orang diselamatkan, itu kerinduan daripada Tuhan. 还记得圣经里第3个内容就是他来要拯救每一个人。 Setelah penciptaan manusia jatuh, gak dibiarkan, tapi dia membuat satu rencana yang baik melalui putranya Yesus Kristus agar semua kita yang berdosa diselamatkan. 就是从主耶稣开始创造世界的时候，人堕落，不放人这样子就走了。你堕落就是你犯罪，我就离开，不是。但是主耶稣奉献自己再来到人间，是为了要拯救我们人类。 Tuhan biar gimana pun dia mengasihi kita. 无论如何，上帝就是多么的爱人类， Biar dia saja yang disalibkan. 让他自己被钉在十字架上， Bukan kita yang disalibkan. 不是我们要把他钉在十字架上， Dia menggantikan semua dosa kita. 但是他就代替我们所有的罪。 Dan itu berlaku untuk semua orang yang mau percaya kepada dia. 啊，这个献上自己的一个条件是，使用在每一个人，不是单单某一些人而已，但是适用在每一个人身上。 Nah, di PowerPoint selanjutnya dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6. 在下一个 PPT， 在约翰福音14章第6节， Dikatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. 说我是道路，一起来念，真理生命。若若不不借着借着我，我，没有人能到父那里去。 Nah, ini menjelaskan bahwa dia, Yesus ini jalan kebenaran dan hidup.
所以这个经文解释说，主耶稣就是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命， Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. 没有别的路，也没有别的方法。 Jadi cuma melalui Yesuslah kita diselamatkan. 所以就透过耶稣，我们可以被得救。 Ya, mungkin banyak ada pepatah di Indonesia ngomongin di banyak jalan menuju Roma. 在印尼的一个口语里面有说有很多路可以跑去罗马， Tapi keselamatan itu 东罗马，通罗马。OK， ya, keselamatan itu gak banyak jalan, cuma melalui Yesus. 但是得救没有很多条路，就一条路，透过主耶稣。 Kayak papa mama saya dulu juga pai-pai. 以前我爸妈也是拜拜的， Karena dia nggak tahu keselamatan. 因为他不知道什么是救恩。 Ya, papa mama saya percaya kepada dewa-dewa. 我爸妈也是敬拜偶像的， Ya, jadi saya pernah diajak ke wihara, 他也是带过我去庙， ya sembayang di sana, 就在那里拜拜。 dan mereka berharap diberkati, diselamatkan. 他们希望他们可以被祝福，他们可以被保护， Tapi ya itu kesia-siaan yang kita 但 dapatkan. 是一切就是虚空。 Tapi ini joke ya, bercanda. Jadi setiap kali saya ke sembayang, 这个是一个笑话哈，我每一次去庙拜拜的时候， saya selalu nangis. 我每一次都会哭。为什么？为什么？你知道吗？为什么？怕怕，怕怕。对， Tuh ya, banyak asapnya. 哦，因为那个院香让我的眼睛很刺， Ya, jadi saudara bukan terharu tapi karena pengaruh daripada asap. 不是感动，而是庙里面很多的烟。 Ya, jadi saya mau katakan dan kabar baik buat kita bahwa keselamatan itu dari Tuhan. 我今天要告诉你们的好消息，得救就是来自上帝， Oleh sebab itu Tuhan mau pakai kita semuanya. 所以上帝会使用我们每一个人。 Kita diselamatkan bukan cuma stop diselamatkan saja. 我们现在被得救，不是停着就从我们这里就封住了，没有再流传。 Tapi kita bisa menceritakan apa yang sudah kita alami kepada orang lain. 但是我们可以开始分享给别人，说我们如何被上帝得救。 Jadi tugas kita sama-sama untuk menceritakan kembali apa yang pernah kita alami. 所以我们的任务是要讲我们经历上帝的过程。 Ya, saya kesaksian dari kita 20 tahun ngembalain atau membuka gereja di Taiwan. 这是我的见证，我在台湾已经20多年来牧会， Ada 3-4 orang yang jadi pendeta 有3到4个已经成为牧师。 di Indonesia. Ada yang di Australia juga. 他回去印尼，跟一个是在澳洲。 Coba bayangkan kalau tidak ada gereja Indonesia. 你想想看，如果在台湾没有印尼教会， Saya rasa nggak ada 4 orang yang jadi pendeta. 可能没有这个4个人可能不会当成牧师。 Jadi melalui pelayanan kami lahirlah orang-orang percaya bahkan yang dipakai oleh Tuhan. 所以从我们的服事可以拯救很多人归上帝，也是很多人就奉献自己成为他的仆人。 Sama seperti Muse kan semu. 对，就跟牧师师母一样， Mungkin dulu mulai gereja ini nggak banyak. 可能刚开始教会不是很多人， Tapi karena Muse dan semu setia, 是因为牧师跟师母一直重心在这个教会， semakin hari semakin ditambahkan jiwa-jiwanya. 人数就越来越多。 Oleh sebab itu Tuhan mau pakai kita semuanya. 所以上帝会使用我们每一个人， Supaya apa? Kita bisa menceritakan kembali kasih Tuhan. 让我们可以传扬上帝的爱， Agar orang-orang yang nggak percaya ini bisa kenal Tuhan. 让还没有信主的人可以相信他。 Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, 马太福音28章19到20节， ini cerita di mana waktu Yesus sebelum pergi ke surga, 这个故事是关于耶稣还没升天的时候， jadi selama 40 hari setelah dia bangkit, 40 hari dia selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. 他从死里复活40天在那个门徒的当中，这个故事就是这样。 Jadi banyak kepercayaan orang lain itu mengikuti atau mencontek atau meniru firman Tuhan. 所以很多的故事，很多的现在的文化是跟着这
这个故事这个福音而来的。 Ini dulu kepercayaan saya, 这个我以前的信仰， kepercayaan orang tua saya. 这个是我父母以前的信仰。 Kalau akong saya mati atau ama saya mati, 如果我的上一辈阿公阿妈往生了， nanti 3 hari atau 40 hari dia pulang ke rumah. 3天或是40天，他一定回来找我们。 Karena ini dari Alkitab. 这个故事就是真的模仿圣经。 Jadi Yesus mati, dia bangkit, dia menampakkan diri pulang kepada murid-muridnya. 耶稣从死里复活的时候，40天跟门徒在一起， Dia terus menampakkan dirinya, memperlihatkan. 他一直显示他的本身给门徒。 Nah, setelah 40 hari sebelum dia naik ke surga pulang ke rumahnya, 40天快结束之后，他还没升天的时候， Matius 28 ini mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. 马太福音28章19到20节是说，我们一起来念好不好？所以要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Jadi dalam ayat ini dikatakan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, suruh kita pergi. 这个经文是说，耶稣告诉他的门徒是说，你要出去。 Jadi bukan cuma di gereja kita diperlengkapi. 不单单坐在教会，在教会是装备我们。 Setelah itu kita semua sebagai orang percaya harus pergi cari jiwa. 但是装备完之后，你要出去找灵魂，找还没有信主的人。 Jadi bukan tugas Muse saja sama semu yang cari jiwa. 所以找还没有信主的人，不是师母跟牧师的任务而已。 Tapi semua kita yang harus pergi mencari jiwa. 但是我们每一个人一定要寻求是谁还没有信主的人。 Muse punya sama semu punya teman tuh sedikit. 牧师跟师母的朋友很少。 Tapi kalau saudara bawa satu, kan kalian punya kan banyak temennya. 但是你们的朋友比牧师还有多，如果每一个人可以来教会，肯定就爆满了。 Amin. 阿门。 Jadi tugas kita pergi cari jiwa. 所以我们的任务是要出去找朋友，找还没有信主的人。 Amin. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 14. 罗马书10章14节，我们一起来先念。 Ya. 然而人未信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道，怎能听见呢？ Nah, dikatakan gimana orang percaya kalau kita nggak pernah cerita? 那个人怎么会信主？如果我们没有讲过我们的故事给他。 Contohnya, ada restoran enak. 有一 Ya, 举例来说，如果有很好吃的一个餐厅， saya nggak tahu ada restoran enak di凤山， Fongsan. 我不知道凤山哪里有一个好吃的餐厅。 Karena Muse cesau给我, 但是是因为牧师介绍给我， jadi saya tahu di dalam gang itu ada restoran yang 所以 enak. 我知道在那个巷口里面有一个很好吃的餐厅。 Kira-kira ada yang seperti itu, pengalaman seperti itu? 有没有你们经历过这样的一个相同的故事？ 有。 Atau kita ke rumah sakit, kita sakit tapi nggak pernah ada yang cesoin kita, ada dokter yang baik di sana. 就像我们可能，比如说在生病，我们去医院，没有人介绍是哪一个医生是排行榜都是很厉害的。 Kita sembarangan cari dokternya. 我们可能就选随便，反正就医院有什么那个科的医生，我们就去看。 Tapi kalau ada teman kita yang cesoin, oh ini dokternya hebat, bagus, dan lain-lain, kita akan percaya dan kita mau pergi ke sana. 但是比如说有朋友告诉我们说，这个科有这个医生真的很厉害哦，我们一定会相信，然后就去给他看。 Nah, begitu pula dengan kita menjelaskan kasih Tuhan kepada mereka. 就如同我们如何可以解释上帝对人类的爱给我们的朋友一样。 Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ada juru selamat, akulah jalan kebenaran dan hidup. 我们都要讲出
关于上帝的爱给还没有信主的人。 Kalau nggak gitu mereka nggak akan pernah tahu dan diselamatkan. 如果他们不曾听见的，他们怎么会信？怎么会得救呢？ Oleh sebab itu kita harus bercerita, harus menyampaikan, harus memberitahukan kepada suami, istri, anak-anak kita maupun orang tua kita. 所以，针对我们的朋友，针对我们的家人，我们必须要开口讲出上帝在我们当中的爱。 Bukan mungkin kita nggak berani ngomong tentang firman Tuhan, tapi dengan kesaksian Tuhan baik, Tuhan tolong saya. 也许我们不敢透过这样子的一连串的经文告诉他，怕被拒绝，或是怕被他嘲笑。但是如果一个故事，生命的故事，我们就可以讲出我们自己对神的有生命的故事，跟别人讲。 Nah, dengan cara gitu mereka dengar apa yang kita alami dan katakan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. 所以他的方法之一就是说，我们要成为见证，见证上帝在我们当中的一个慈爱。那然后每个人听见的时候，有机会来信耶稣。 Nah, itu cara-cara di mana kita bisa bersaksi atau menceritakan kasih Tuhan buat setiap orang yang kita temui. 这个是方法的其中一个意见，就是说我们要做一个见证的人。 Nah, apalagi kalau ketemu dengan orang yang sakit ya saudara atau punya pergumulan yang hebat, pasti kalau ditanya mau didoakan nggak, pasti mau. 甚至于，如果我们面对一个朋友正在面临生病或是苦难的时候，问他说：“哎，我可以为你祷告吗？”他一定不拒绝的。 Jadi ada satu gereja di Indonesia. 有一个在印尼的教会， Jadi Tisiung Ceme-nya itu selalu setiap hari apa pergi ke rumah sakit. 那个教会的弟兄姐妹一定会去医院探访。 Nah, ini mungkin bisa jadi pendapat buat kalian, input buat kalian di sini. 可以给这个教会提供意见，就是说去各个医院来服侍。 Paling gampang jangkau jiwa di rumah sakit. 可以拯救很快的灵魂，就是在医院。 Jadi ika lipai itsahal. 一个礼拜一次， Jadi cari ke rumah sakit, pasien terus doakan. 去医院，然后就是接近那个病人，就为他祷告。 Saya percaya 我相信， dengan cara gitu nanti jumlah kita akan bertambah. 我相信，透过这样的一个服事，我们这里的弟兄姐妹的人数会越来越多。 Banyak cara lain yang bisa kita lakukan bersama-sama. 有一些其他的方法可以一起来做的。 Nah, gereja kami sedang melakukan one on one, satu ketemu satu. 我们的教会是透过 101，就是对一对一， Jadi satu hari atau satu minggu ketemu dengan satu orang. 一个人找一个礼拜找一个人， Ngomong, cerita, doakan. 就是讲你的故事，听他的故事，为他祷告。 Dan saya percaya nanti apa yang kita tabur kita akan tuai. 说我们撒种的，我们一定会丰收。 Bisa juga dengan cara lain di Indonesia banyak sekali gereja-gereja yang berbeda-beda. 在教会在印尼的教会做了很多各种各样的方式来传福音。 Ada gerejanya yang kuatnya doa. 有一些教会是他的专长就是祷告， Tuhan pakai situ untuk jangkau jiwa. 祷告也是成为可以得救灵魂的一个方法。 Ada juga di gereja di Indonesia pujian penyembahannya luar biasa. 在印尼的教会也是透过诗歌来服侍。 Jadi banyak cara dan kita tanya gereja kita apa yang Tuhan mau pakai untuk bisa membawa jiwa kepada Tuhan. 各种各样的方式，我们可以问神说，我们教会的特色是什么？ Bisa tadi ke rumah sakit, 也许去医院探访， one on one. 一对一， Terus bisa juga melalui doa. 也是可能是透过祷告会。 Ya, bukan berarti doa nggak penting, doa penting sekali. 不是祷告不重要，祷告非常的重要。 Tapi itu cara-cara di mana kita bisa menjangkau jiwa. 但是这样是其中方法，我们如何可以得救灵魂？ Ada juga caranya diajak makan 2-3 kali akhirnya bisa kenal Tuhan. 也是可以透过一起聚餐，可能跟他吃了1-2次之后，他就开始感动了。 Nah, setelah itu kita bisa doakan dan kita bisa kenalkan Yesus kepada mereka. 我们就可以为他祷告，也是介绍耶稣来到他的生命当中。 Kita berusaha, 我们想尽办法， kita pergi,
我们出去， kita mau bayar harganya, 我们要付代价， kita nggak egois. 我们不自私， Seperti tadi kasih Allah itu agape itu tidak egois. 就是爱别家。上帝的爱是无条件、不自私的爱， Tidak kasihnya tidak bersyarat. 他的爱是无条件的。 Jadi kita harus seperti hatinya dia mau peduli kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 所以我们要跟上帝的心一样，无条件的爱，爱还没有得救的人。 Kalau kita punya kasih itu buat orang lain, saya percaya kita akan dengan mudah gitu ya untuk kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. 第一个条件就是说，当我们的心里面要有一个无条件的爱，我们很乐意，然后就很乐意分享上帝的爱给别人听。 Nah, alasan kita kenapa kita nggak mau menginjili, nggak ada. Ya, menyampaikan kasih Tuhan atau menginjil. Iya. Nggak mau. Iya, alasan kita kadang-kadang sungkan atau malu. 也许我们可能刚开始跟他们谈话的时候，比较不好意思说，耶稣是救赎我，也是唯一一个的道路，我们会害怕，不好意思。理由是什么呢？ Ya, pertama pasti karena takut ditolak. 可能第一个理由就是说，你很怕被拒绝。 Jadi diri kita ini malu gitu kalau kita ditolak. 如果我们真的被拒绝，很丢脸呢。 Terus kedua, kita belajar gitu ya kalau kita kenapa alasan kita nggak mau menginjili, itu kebanyakan dari kita ini udah capek, sudah pulang kerja singku dan lain-lain. 第一个，如果我们头脑想的是那个经文，然后如何可以教导别人信主，我们可能觉得我的生命、我的身体也很累了，我的工作也很多啊，我没有时间了。 Nah itu jadi alasan-alasan kita nggak menginjil. 所以很多的理由我们不想传福音。 Seperti saya suka nanam. 像我很喜欢种东西，种植物。 Jadi kalau nanam pohon mangga, saya punya pohon mangga sudah 7 tahun nggak berbuah. 我有一个芒果树，它已经7年了没有结果实。 Tapi setiap hari ya saya siramin. 但是我每一天在浇水嘞。 Setiap saat saya kasih pupuk. 我也是给它肥料。 Setiap saat waktu ke sana saya doakan, ajak ngobrol. 我也是为他祷告我还跟他讲话 Setiap hari saya nggak putus asa. 我每一天这样子做，我不放弃。 Saya percaya suatu saat pohon itu akan berbuah. 我相信有一天它一定会结果实。 Amin. Amin. Sama seperti kita mungkin satu kali ditolak, belum berbuah. 也许我们跟别人分享，才刚第一次被拒绝，第二次可能我们在等候了，也是被拒绝了。 Jangan menyerah. 但是不要放弃，总有一天它一定会结果实的。 Doakan lagi. 为他祷告， Ajak makan lagi. 要请他吃饭。 Kalau masih belum mau ke gereja nggak apa-apa. 如果还不要来教会，没有关系， Ya diajak ke rumah makan lagi. 可以来请到你的教会来吃饭。 Hayo di rumah ajak minum teh, kopi. 可能在你家就是泡个咖啡、泡个茶给他喝， Ngobrol lagi. 然后就跟他谈话， Doain lagi. 然后为他祷告。 Saya percaya 我相信 suatu saat 有一天呢， seperti pohon saya yang saya berikan setiap hari minuman, air, pupuk, didoakan, saya percaya orang yang kita ajak juga akan mengalami perubahan dalam hidup. 我相信像我的芒果树一样，总有一天它会改变的。 Kayak misalnya contohnya kalau ada air netes satu bertahun-tahun, batu yang di bawahnya itu akan cengkung. 像如果一个石头啊，它一直被滴水、被滴水、被滴水之后，它那个石头一定会有一个洞。 Nah begitu pula kehidupan kita jangan menyerah. 所以我们的生命也是如此，不要放弃。 Ingat poin yang ketiga, bahwa Allah itu mau setiap saudara dan saya manusia itu diselamatkan. 还记得我们刚才学习的第3点是说，上帝希望是每一个人可以得救，全部的人可以得救。 Dan tugas kita gereja ini untuk memberitakannya. 那我们的任务只是要分享上帝的爱。 Artinya gini saudara, Tuhan itu mau pakai saudara dan saya. 就是很简单来说，上帝想要使用我们每一个人。
Sangti nggak pakai malaikatnya untuk memberitakan Injilnya kepada manusia. 上帝没有用他的天使来传扬他的福音， Dia pakai kita gerejanya. 但是上帝会用我们教会来传扬他的爱。 Artinya, saudara dan saya dihargai oleh Tuhan untuk menjadi mitranya. 也就是说，上帝尊重我们，尊贵我们成为他的伙伴， Bukan malaikat, 不是天使成为上帝的伙伴， tapi gerejanya, saudara dan saya menjadi partnernya untuk menceritakan. 但是是教会，是我们当中成为上帝的伙伴。 Nah, seperti misalnya duta besar gitu ya, Indonesia misalnya untuk Taiwan. Nah, duta besar ini menjadi perwakilan Indonesia untuk negara ini, menceritakan tentang keadaan Indonesia. 就像一个国家的外交官一样，他必须要在国外讲出他国家的故事，或是国家的优势。 Nah, begitu pula kita. 就像我们一样， Kita duta besarnya Allah, kita duta besarnya surga. 我们是上帝，我们是天使的外交官。 Oleh sebab itu kita harus menceritakan kepada orang lain tentang keadaan surga atau keadaan keselamatan ini. 所以我们不可以停止是说如何天堂的一些故事，上帝的爱，每个人一定会得救，上帝多爱你，你一定有机会成为他的孩子。 Jadi saudara diselamatkan untuk bawa berita keselamatan kepada orang lain. 所以我们都已经被得救完之后，不是停止在我们生命当中，而是要把它传扬出去。 Yang terakhir, 最后， saya punya tubuh yang sehat. 我有一个很健康的身体， Amin. 阿们。 Semua juga pingin tubuhnya sehat. 每一个人都渴望有一个很好的身体， Amin. 阿们。 Gereja pun harusnya sehat. 教会也是一定要健康。 Ciri-ciri orang sehat gimana? 健康人的那个样式是什么？ Semuanya berfungsi. 每一个肢体就可以灵活使用， 是吗? 是吗？ Saya sangat menderita kalau saya nggak bisa jalan. 我真的很痛苦，如果我的脚在痛，没办法走路。 Saya sangat menderita kalau saya nggak bisa kunyah. 我很痛苦，如果我的嘴巴没办法咬东西， Menderita. 我很痛苦。 Tapi kalau semua normal, 但是我如果所有的肢体可以按照它的功能来运作， saya akan bisa menikmati hidup ini. 我会很享受我的人生。 Sama gereja pun harus sehat. 所以教会也是同样，教会要健康。 Kalau gereja yang sehat, 健康的教会， semuanya berfungsi. 每一个人都有他的功能， Semua bergerak. 每一个人都有在动， Semua ada bagiannya. 每一个人都有他的工作范围。 Jangan di gereja sebagai penonton. 不要在教会成为一个就看一个就坐在那边然后看别人表演的人。 Tapi semuanya kita ambil bagian. 但是希望我们每一个人都有每一个人的福分来为上帝 Jadi 服侍。 bukan tugasnya Musa sama semua aja atau sebagian kita penatua untuk nginjilin. 所以不单单少部分或是师母、牧师只是在这个教会来一直动。 Tapi tugas kita semuanya karena Tuhan menyelamatkan bukan mereka, tapi kita semua diselamatkan oleh Tuhan. 但是是我们每一个人的任务，因为上帝拯救的不是牧师、师母，还有部分的同工，不是被拯救的是我们每一个人。 Ingat tadi kasih Allah agape. 就是上帝的爱加倍一样。 Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak egois. 无条件、不自私的爱， Kasih yang kasih itu memberi. 那个爱是给予的爱。 Kalau kita bisa lakukan itu, saya percaya 如果我们可以做这个部分， apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. 我们所做的一些服事，为我们亲爱的人服事，我们一定会看到成果。 Kalau belum berhasil, terus lakukan. 如果到今天如此还没有看到成果，我们不要放弃，继续。 Nanti kita akan melihat hasil yang luar biasa. 终有一天我们会看到美好的成果发生。 Sama seperti kami juga, 包含我们的服事也一样。 tahun
saya datang, saya juga cuma 11 orang yang saya gembalakan. 我来到台湾是1997年，那时候就11个人而已，11个印尼人。 Terus kalau Cynthia, kalau Imlek, 但是过年的时候，就是农历过年的时候， jadi banyak yang pulang. 因为很多学生就回国嘛，回印尼嘛， Jadi tinggal 1 orang pun saya layani. 就剩下一个会友，我还是一样要服侍。 Jadi dia duduk di depan saya seperti Musa gitu. 就像他坐在前面，就像牧师一样。 Saya di sini, 我在这里讲到， takkan wo kan ta. 因为就一个人，会友就一个人而已。 Jadi dari yang kecil terus setia, 从很小的一个数目，一直忠心的服侍， dari 1, 从一个人， tapi kita mengasihi, 但是我爱他， mulai ngasihin yang lain, 我也 cerita 爱 tentang 别 kasih 人， Tuhan. 开始分享神的爱， Lama-lama Tuhan akan tambahkan. 然后神自己加倍人数在我们当中。 Lukas 16 ayat 10 mengatakan kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan juga setia dalam perkara yang besar. 16:10， Ya, 我们第八章。 Lukas, Ibu bilang apa 路 nggak usah? 加福音没有在 PPT， 麻烦同工。路加福音16章10节。 Sece, 最后, 16:10 iya. 路加福音16章10节。突然牧师感动，要16章10节。 Betul. 好，我们一起来念：人在最小的事忠心，在大事也要忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。阿门。 Jadi setia dalam perkara kecil. 所以我们要很忠心。上帝可能给我们任务，现在还很小。 Jadi kalau dikasih 1 orang, setia layani 1 orang itu dengan luar 可能 biasa. 上帝感动就一个人在我们生命当中服侍，就认真服侍他。 Ya di Xiaozu juga gitu layani setia. 可能在小组的部分，上帝感动我们，就是来负责小小的小组，就忠心在那边， Jadi terus layani, terus bekerja, terus jangan patah semangat. 就不断服侍，不要放弃。 Seperti Yesus datang ke dalam kehidupan kita pun kita nggak dengar cuma sekali, mungkin berkali-kali. 就像上帝接近我们，感动我们的心，不止一次，好几次，好几次，我们才敞开我们的心。 Nah begitu pula kita juga terhadap orang lain seperti itu, jangan menyerah. Berkali-kali kita lakukan. 所以我们跟对别人也是一样，不要放弃，1、2次被拒绝没有关系，再来一次。 Bangkit lagi, ceritain lagi, kesaksian lagi. 再来一次，再做见证一次，再为他祷告一次，再邀请他一次。 Nah saya percaya waktunya pasti akan Tuhan genapi buat kita. 神的时间一定会拯救在我们生命中。 Amin. Amin. Yuk kita tahu 来， kita 我 berdoa. 们一起来祷告。 Tuhan terima kasih 亲爱的主耶稣，我们献上感恩。 kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. 如果上帝已经拯救我们的生命， Tuhan sudah ampuni setiap dosa dan pelanggaran 你 kami. 也是饶恕了我们一切的罪。 Oleh sebab itu Tuhan, 所以，我们上帝，我们来到你的眼前， kami yang sudah diselamatkan, 求你已经得救我们这样的生命。 kami punya tugas untuk juga menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang, kepada keluarga, kepada suami, istri, dan ke orang-orang lain. 也是给我们一个能力来，我们做好我们的任务，就是分享给我们的家人、朋友，为信主的他们传扬上帝的爱， Agar mereka juga tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. 让每一个人知道主耶稣就是唯一的道路，唯一的真理。 Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. 除了你以外，没有一条路可以回到天父阿爸那边。 Berkati, urapi setiap kami untuk kami berani atau berani bersaksi, menyampaikan kebenaran firman-Mu, bercerita kepada orang lain. 祝福我们每一个人，恩膏我们每一个人，让我们的口可以传扬这样子的一个见证，证明上帝慈爱不断的融入在我们每一个人当中。 Baik itu di rumah, di pasar, di tempat kerja, Tuhan jadikan kami terang. 可能在家里、在市场、在店里、在我们的工作场合、在学校，我们成为别人的祝福， Biar terang Kristus boleh terlihat di dalam setiap kehidupan kami. 让上帝的爱在我们的生命当中也可以显示，在我们周围的人也可以显示， Dan nama Tuhan dimuliakan. 让上帝的名也是被尊荣。 Berkati gereja ini,
祝福这个教会。 Kami percaya kalau gereja ini ada, 如果这个教会是上帝成立的， kami percaya gereja ini dipanggil untuk memenangkan jiwa, banyak jiwa. 我们也相信上帝一定会把这个任务给这个教会，成为这附近一个传扬上帝的爱的一个地方。 Karena Tuhan datang untuk kami semua diselamatkan. 因为神来不是对部分的人，只是要给每一个人可以得救。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求祷告。